Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak kelas B semua? Okey, untuk hari ini subjek pastry production bersama Cikgu Wahidah lah. Tajuk kita masih di bawah Koku 2, butter and dough. Tajuk kita teknik penyediaan butter dan dough. Okey, objektif kita pada hari ini belajar tahu teknik yang digunakan untuk penyediaan butter dan dough. Okey. Kita tengok teknik penyediaan dough. Teknik penyediaan dough. Yang pertama. Okey, yang pertama teknik whisking. Okey. Teknik whisking adalah dengan menggunakan peralatan whisk. Okey, semua dah tahu kan peralatan whisk tu macam mana? Tengok di dalam gambar ni lah. Macam di dalam gambar ni. Ni peralatan dia. Okey, digunakan teknik whisking ni digunakan untuk mengadun campuran bahan-bahan kering seperti tepung, gula dan garam. Okey. Tujuannya apa? Untuk mencampurkan bahan supaya ataupun secara sebati. Okey, bahan-bahan tadi nak sebatikan, kita gunakan teknik whisking. Okey, bahan-bahan kering Kita tengok. Seterusnya, teknik kaup balik. Yang kedua, teknik kaup balik. Okey. Teknik kaup balik adalah dengan menggunakan senduk kayu. Pegang senduk kayu dengan kemas dan pada satu arah sahaja kerana ia tidak boleh dipusing-pusingkan ketika melakukan teknik ini. Maksudnya apa? Kita buat satu arah jam. Satu arah sahaja. Jika hendak kaup balik, putar telur ke dalam adunan kek. Masukkan 1/4 bahagian terlebih dahulu. Okey, jangan masukkan semua, kita masukkan sikit, sedikit. Okey. Lepas tu buatkan angka 8 yang agak leper sambil menyatukan putih telur atau tepung ke dalam adunan. Jangan angkat senduk terlebih dahulu terlalu tinggi atau memutar adunan bentuk bulat. Dia kata apa? Okay, kita buat macam angka 8 tu. Bentuk angka 8 tu. Senduk tu kita putar tu ikut angka 8. Tu adalah teknik kaup balik. Okay. Yang ketiga, teknik menguli. Okey, teknik menguli ini digunakan untuk menguli dan meramas adunan. Ia digunakan dalam pembuatan roti atau dough untuk mensebatikan bahan-bahan dan menambah kekuatan kepada penghasilan dough. Okey, tengok seterusnya. Menguli dilakukan sama ada menggunakan tangan atau mesin penguli. Okey, dough yang digunakan akan direhatkan sebentar supaya adunan dough akan naik. Selepas adunan naik, kita perlu menumbuk adunan sekali atau 2 kali untuk membebaskan sebarang lubang udara yang terhasil. Maksudnya dough ni terdiri pada dough macam kita nak buat donat, nak buat roti kan. Kita perlu rehatkan dia. Kita boleh uli, teknik menguli ni guna mesin ataupun guna tangan. Okey, yang seterusnya ni kita tengok teknik mengadun. Okay, yang keempat adalah teknik mengadun. Okay, teknik mengadun ni ada 3 jenis. Mengadun ni bawah dia ada 3 jenis. Okay, yang pertama gaul dan ramas. Yang kedua creaming. Yang ketiga one stage method. Okay, kita tengok apa itu gaul dan ramas, creaming, one stage method. Okay, ingat 3 ni adalah di bawah teknik mengadun.
Gaul dan ramas. Okey, teknik yang pertama, gaul dan ramas. Tepung gandum akan diayak terlebih dahulu. Gaul dan ramas bermaksud lemak dan tepung digaul menggunakan hujung jari sehingga menjadi serbuk roti. Ni maksud dia macam kita buat chicken pie, kulit pie tu. Mula-mula sekali kita buat apa? Kita ramas tepung dengan butter. Kan kita cakap jadikan dia seperti serbuk roti kan. Kita ramas dia dulu. Tu adalah teknik gaul dan ramas. Okey, yang kedua. Kita tengok gambar dia ni. Inilah teknik gaul dan ramas. Okey. Yang kedua, teknik creaming. Teknik creaming ni digunakan dengan mengadun bahan-bahan seperti lemak, mentega ataupun shortening dan gula terlebih dahulu sehingga kembang. Maksudnya kita pakai mesin, kita pukul dia ataupun kita laraskan dia punya mix punya kelajuan tu. Okey, kita pukul dulu lemak. Lemak ni mentega ataupun shortening dan gula. Dua benda ni dulu sampai kembang. Warnanya bertukar menjadi pucat. Kemudian diikuti dengan memasukkan telur satu persatu dan diikuti dengan bahan-bahan lain. Maksudnya apa? Warna bertukar menjadi pucat. Okey, kemudian diikuti dengan memasukkan telur satu persatu dan diikuti dengan bahan-bahan lain. Maksudnya kita pukul dulu telur gula dengan lemak ataupun mentega sampai kembang. Lepas tu bila dia dah tukar warna menjadi pucat, barulah kita masukkan telur satu persatu dan bahan-bahan lain. Okey, kaedah ini bertujuan melarutkan gula dengan baik dan menghasilkan banyak gelembung udara supaya adunan menjadi lebih lembut dan gebuk. Tengok tu. Jadi bila kita buat teknik creaming ni, kita boleh pastikan gula tu betul-betul hancur. Tak adalah maksudnya macam dia tinggal dalam struktur yang kasar kan. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, gambar dia gambar teknik creaming. Nampak kan? Creaming, mula-mula pukul dulu sampai kembang. Okey, seterusnya adalah one stage method. Okey, teknik one stage method ni teknik dia kita asingkan bahan-bahan kering dan bahan-bahan basah di dalam mangkuk yang berasingan. Contohnya, gula, garam dan tepung dicampurkan di dalam satu mangkuk. Manakala telur, susu cair dan butter dalam satu mangkuk. Maksudnya, bahan kering. Bahan kering satu mangkuk. Bahan yang basah macam telur, susu cair ni satu mangkuk lain. Barang yang kering dengan yang cecair ni kita asingkan dia punya tu. Tu kita panggil one stage method. Pendekatan satu tingkat. Maksud dia pendekatan satu tingkat. Maksudnya satu peringkat. Bukan satu tingkat. Pendekatan satu peringkat. Maksudnya yang bahan kering satu mangkuk. Kita ni yang bahan cecair tu satu mangkuk. Jadi kemudian bahan-bahan kering dan bahan basah akan disatukan dalam mangkuk adunan. Tapi bila kita time nak adun dia, barulah kita campurkan dia dalam mangkuk yang besar yang untuk kita adun, mangkuk adun lah. Mula-mula tu kita asingkan dulu dia, yang kering dan yang cair ataupun yang basah. Okey, itu saja daripada cikgu hari ini. Okey, sebelum tu tengoklah dulu ni. Ni dia punya gambar one stage methods ni. Okey, inilah gambar dia. Okey, itu saja.